الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa dalam kasih rahmat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlak. Sebagaimana kita berdoa ketika mana kita tengok muka di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah percantik dan perhebatkan wajahku dan juga fizikku, maka elokkan pula akhlak. Allah dah jadikan comel dah, cantik dah segala yang ada pada kita, dengan hidungnya ada, mata, telinga, semua lengkap. Maka bila dah cantik yang tu, maka cantikkan pula akhlak aku. Begitu juga dalam hadis Ibnu Umar, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mu'min afdal? Qala ahsanuhu khuluqa. Bila ditanya manakah manusia yang paling afdal, ya Rasulullah, manusia yang paling afdal ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhu khuluqa, bukan khalqa, khuluqa. Khuluq maksudnya akhlak, peribadi. Kepribadian yang baik itulah merupakan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Maka kita duk belajar hadis Nabi, ada sirah perjalanan hidup Nabi ini, tidak lain dan tidak bukan kita nak berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tu. Jadi akhlak ni benda yang cermin, mencerminkan. Kalau kita tengok di cermin, kita nampaklah diri kita. Tu akhlak. Jadi kalau akhlak kita tak elok, maka kita cermin tak eloklah kita. Maka perelokkanlah akhlak kita. Mudah-mudahan dengan kita cuba untuk elokkan akhlak kita, Allah akan elokkan lagi akhlak kita, insya-Allah. Baik, hadis yang ke-7. 9. Muka surat 41. Infak pada jalan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya' fi sabilillah du'iya min abwabin ya'ni al-jannata ya Abdullah hadha khairun faman kana min ahli as-salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min babis sadaqah wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babil rayyan. Faqala Abu Bakr ma ala hadha alladhi yud'a min tilka abwab min daruratin. Faqala hal yud'a minha kulliha ahad ya Rasulullah? Qala na'am wa arju an takuna minhum ya Aba Bakr. Ini mengenai kebaikan-kebaikan yang kita buat. Yang kita buat, yang ini kita dah baca juga. Cuma kita review balik sikit, itu semua kebaikan yang kita buat. Dan Nabi mendoakan agar Sayyidina Abu Bakar itu di kalangan orang yang
melakukan semua kebaikan itu dan masuk syurga daripada pintu mana yang dia suka. Satu. Yang kedua, kaitan juga dengan mana-mana perempuan yang taat ia kepada Allah dan Rasulnya serta menutup aurat dan taat kepada suaminya, maka pilihlah pintu-pintu mana syurga yang dia nak. Yang tadinya ialah orang lelaki, mana lelaki yang buat solat akan panggil pintu solat, yang pintu puasa akan dipanggil daripada pintu puasa dan seterusnya. Tapi bagi orang perempuan, dia hanya buat 4 perkara itu sahaja, maka dia akan dapat panggilan untuk masuk dari pintu mana syurga yang dia suka. Itu kelebihan kepada seorang perempuan. Itu hadis ke-9. Hadis ke-10 yang pendek mengenai la ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha, yang bermaksud siapa yang berwaktu pagi dan petang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang yang berpagi dan berpetang di jalan Allah, maksud fi sabilillah ini ialah orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi orang yang berjalan jauh untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Duduk jauh nun di Presi 5 datang ke Husna, ataupun duduk di desa pinggiran, atau duduk jauh, dia datang mencari redha Allah dengan majlis ilmu, maka dia jihad fi sabilillah. Itu dia. Maka kita orang yang duduk dekat, adakah fi sabilillah? Ada fi sabilillah, cumanya dia tidak ada masyakkah sangat untuk berjalan. Tinggal lagi masyakkahnya ialah nak tinggal sopa, itu je. Jadi sayang juga nak tinggal sopa kita. Maka kita pun berusaha lah, kena usaha, kena lawan hawa nafsu kita untuk kita tinggalkan sofa kita sementara. Baik. Dan ringkas lagi selepas itu hadis yang ke-11, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla wabda' mimman ta'ulu wa khairu sadaqah an zahril ghina wa man yasta'fif yu'affahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Hadis yang ke-11. Malam ni kita hurai hadis yang ke-11 secara perinci. Yang lepas tu 9 dan 10 kita baca dah sekali lalu, kita ulang balik tadi. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kata dia, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla. Apa maksud yadul ulya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya pemberi lebih baik daripada penerima. Sifat memberi itu sifat yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlainan daripada sifat meminta-minta. Yang kita minta-minta itu ialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia jangan terlalu banyak meminta-minta. Kita memang susah, tapi jangan terlalu meminta-minta sehingga kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bila seorang itu banyak meminta-minta, dia mengharapkan manusia. Dia mengharapkan manusia, bila dia dapat habuan daripada manusia, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa kepada kekufuran dan kesyirikan. Allah nasib baiklah, Cik Mak itulah bagi aku makan, tidak mati dah aku. Nasib baiklah kerajaan bagi gaji kat aku, bonus, kalau tidak mampu dah aku. Mana Allah? Allah tak timbul dalam situasi ini. Itu yang menyebabkan Nabi marah sangat ni kita meminta-minta. Minta dengan manusia, manusia bagi, kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jaga baik-baik. Begitu juga kita minta bantuan dengan manusia. Pergi jumpa doktor, saya sakit perut ni. Doktor pun bagi injection sebutir, cak di punggung. Lega. Allah nasib baiklah doktor tu ada cocok, kalau tidak mampu lah aku. Mana Allah? Kalau tidak matilah aku. Mana Allah? Itu jaga baik-baik. Kita boleh, memang kita kena ikhtiar. Ikhtiar nak menyembuhkan sakit, jumpa doktor, jumpa apa ni, Tok Pawang yang elok-elok ya, jangan Tok Pawang, Tok Pawang yang mengaru. Tapi di situ pun masih lagi kena jaga hati-hati, takut nanti tergelincir. Kerana dia aku sembuh, bukan kerana Allah yang menyembuhkan.
Panadol itu diberikan hanyalah sebagai wasilah jalan sahaja untuk meringankan sakit kepala. Berapa ramai yang makan Panadol tak hilang sakit kepala, bertukar kepada painkiller. Makan painkiller 2 biji pun tak jadi juga. Akhir sekali dia killer, mati, habis selesai. Itu maksudnya jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Kerajaan ke swasta ke siapa yang bagi gaji itu ialah sebagai jalan sahaja. Yang sebenar hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Wabda mana pemulakan pemberian itu, man ta'ul, orang yang paling dekat dengan kau. Siapa? Isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, ibu-ibu bapa kamu, saudara-saudara yang miskin di kalangan kerabat-kerabat kamu, barulah pergi kepada jiran-jiran tetangga kamu. Biman ta'ulu itu biman aqraba ilaik, orang yang paling dekat dengan engkau bagi hubungan silaturahmi. Itu kaedah. Wa khairus sadaqah 'anil zahril ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari seorang yang mampu bersedekah, iaitu daripada zahril ghina, yang nyata kaya dia. Itu sebaik-baik. Kemudian wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Mana yasta'fif, jaga kemuliaan, dia tak minta-minta. Dia tidak merayu-rayu dengan orang dan sebagainya. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Dah ada dah tapi tak rasa puas hati, meminta-minta dengan orang, merayu-rayu dan sebagainya, sedangkan dia dah cukup ada dah. Maka ini yang tidak sepatutnya berlaku kepada seorang Islam. Hendaklah sentiasa memberi. Sifat memberi tidak semestinya beri itu duit. Sifat memberi tidak semestinya itu wang ringgit, harta, kekayaan, tidak. Memberi banyak, memberi bantuan tangan, memberi bantuan nasihat, memberi bantuan apa-apa. Dan kita ingat setiap apa yang kita sedekahkan dengan tenaga kita, dengan anggota kita, merupakan kafaratun, penebus dosa-dosa kita. Kita tak mampu nak bagi wang ringgit, tapi kita mampu dengan tangan kudrat yang Allah beri kepada kita untuk membantu membersihkan rumah kawan-kawan kita yang ditenggelami air banjir, sama ada muslim ataupun tidak muslim. Membantu warga-warga emas untuk mengemaskan rumah-rumah mereka, membantu masjid surau untuk dikemaskan untuk orang beribadat dalamnya, tetapi tidak membantu untuk mengemas dan membersihkan gereja-gereja dan kuil-kuil. Kerana itu menyumbang ke arah keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbantu-bantu dan bertolonganlah kamu dalam hal-hal kebaikan dan kebajikan. Birri wat taqwa. Wala ta'awanu, jangan kamu bertolong-tolongan 'alal ismi, di atas perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Tak boleh bantu. Kalau kata tolong pergi cuci gereja nak semayang, oh tak boleh. Saya minta maaf cik, saya tak mampu untuk mencuci gereja kerana agama saya ajarnya macam tu. Oh takkan tak boleh? Kalau macam tu cubalah tuan mengucap la ilaha illallah, boleh ke tak boleh? Kalau ajaran kamu, agama kamu kata tak boleh kamu ikut, maka inilah ajaran aku, agama aku. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu ada peraturan agama kamu, bagi aku ada peraturan agama aku. Tapi untuk bantu rumah dia, kita sunat membantu muslim ataupun tidak muslim, atas nama individu. Walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna, sesungguhnya kami muliakan anak Adam, kata Allah. Tapi rumah ibadat kita membantu ke arah ismi wal udwan, Allah larang. Jangan jadikan isu. Ini kita jadikan isu. Oh tak boleh. Tak, yang tu je tak boleh, bukan semua tak boleh. Yang tu tak boleh. Sebab itu aku telah menggalakkan kamu untuk menjadi syirik dengan Tuhanku, bercanggah. Tapi segi kemanusiawi
untuk rumah individu, taman mainan, silakan, Islam galakkan. Tapi ibadat tak boleh. Kita pergi ziarah kawan kita yang kematian ayah bondanya daripada kalangan yang tidak Islam, boleh ziarah, silakan. Tetapi upacara adat dia tak boleh ikut. Jemputan tahun baru Cina akan datang, boleh pergi, tetapi tak boleh mengikut upacara agama. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kamu kaedah agama kamu, bagi aku ada kaedah agama aku. Kalau tidak semua boleh buat, mana bezanya di antara Islam dengan yang lain? Wa raditu lakumul Islam madina, sedangkan Allah hanya redha Islam sebagai pegangan hidup agama. Yang lain tak. Sebab tu Allah berikan agama liman yuhibbuhu. Allah beri agama kepada siapa yang dia sayang. Beri agama bukan beri Islam saja, tapi beri agamanya berpegang tamassuk biddin, berpegang betul-betul dengan ajaran agama. Kena gitulah. Tapi kita tolak dengan eloklah. Ketua jabatan kita panggil kita untuk pergi bersihkan. Kita minta maaf tuan, minta maaf datuk, kami ni cuci rumah dia. Tapi untuk gereja kuih kita bagi yang ahli dia, ahli agama dia. Nanti kita pergi, kita bagilah alasan. Nanti kita pergi sapu yang tempat tak kena, nanti kita marah. Kita kena marah pula kepada agama dia. Mungkin kita pergi tengok ada patung, kita ambil jetik hidung ke apa, mana kita tahu. Orang kata buat main-main patah sana patah sini, saya tak sengaja. Tiba dia kata tengok orang Islam masuk dalam tempat ibadat aku, patahkan patung ayah aku. Maksudnya Tuhan dia, katalah Tuhan tu Tuhan lembu. Tiba kita main-main, tiba-tiba pun patah. Orang kata orang akan tuduh Islam mengkhianati. Sebab itu Islam jaga awal-awal, jangan pergi, jangan bantu dalam bab itu. Jaga baik-baik. Yang lain kena bantu. Islam bukan kata tegas, tapi dalam bab agama sahaja, kerana hanya Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita galakkan dia untuk buat ibadat dengan sebab kita bersih, cuci dan sebagainya, maka kita telah mengajak ke arah keburukan, bantu orang yang dalam kata kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah fasiklah dia dengan Allah. Sedangkan kita nak dia tu kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata dia di sini, musannif kata orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, dianjurkan bersedekah dan berinfak kepada kaum muslimin yang memerlukan. Perbuatan meminta-minta yang boleh menjatuhkan kehormatan diri, apatah lagi maruah, sehingga memberi rasa terpaksa memberi adalah haram. Apabila seorang diberi sesuatu tanpa diminta, maka dia boleh menerimanya. Maksudnya takut minta-minta tu menyebabkan jatuhnya air muka orang Islam. Terutama sekali kita pergi minta dengan non-Muslim dan sebagainya. Seorang Muslim wajib memberi nafkah kepada orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya, seperti isteri, anak-anak, orang tua dan pembantu. Makruh menyedekahkan apa yang masih diperlukan atau menyedekahkan seluruh apa yang dimiliki hingga dia pula terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Harta ada, kita kata aku nak ikut sahabat, kita bagi semua. Bagi semua, esok pergi kerja tak ada motor, tak ada kereta, kita pun minta tolong orang jiran sebelah hantar, ataupun minta tolong Grab datang ambil. Duit tak ada. Sebab apa? Sebab kita sedekah, kita yakin. Ada juga yakin. Bukan kata yakin tu kita kena bagi semua, tak. Islam pun ajar bukan suruh bagi semua, tidak. Ini kita kata aku nak ikut bagi semua. Ada kes dah berlaku dulu, bukan nak memburukkan, tapi ketika itu Al-Arqam yang begitu cantik pakaiannya, begitu indah, saya ikut. Jahanam tu saya ikut. Memang cantik, pukul 3 pagi automatik dia akan bangun tahajud. Macam mana dia buat tak tahu. Umur jahanam masa tu, umur 12 tahun. Pergi di Batu Hampar, Perak. Tidur hari Minggu, Sabtu Ahad pergi. Tidur pukul 3 tu, kita sedar pukul 3 tu dah dengar dah di penjuru-penjuru ada orang sedang menangis. Menangis dia kepada Allah Ta'ala, ya Allah, menangis. Kita bangun pun kita tak tahu apa-apa, menangis juga. Sebab tengok orang menangis. Pukul 3 kita bangun ada orang menangis. Kita bangun pukul 2 pun ada orang menangis. Pukul 5 pun ada orang menangis. Allah, tarbiyah dia cantik. Tarbiyah dia cukup cantik. Tapi mungkin ada benda yang tak kena, tak pasti, sehingga dia diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Pertubuhan Arqam. Sebelum diharamkan, abang saya seorang Navy, seorang tentera laut. Dia diarahkan oleh
Ustaz Syari pada ketika itu untuk berhenti kerja untuk menjaga markas Al-Arqam di Kampung Kulim, Pasir Putih, Kelantan. Masa tu dia 2 calik. 2 calik apa? LK berhenti dia. Saya main kopral lah, berhenti. Leading masa tu dia berhenti. Sebelum dia berhenti, saya pergi rumah dia. Sebelum dia ikut betul-betul Arqam tu, saya pergi rumah dia. Pinggan, mangkuk semua cantik. Adalah, mana kalau kita datang dalam 10 ke 20 orang tu boleh makan. Pinggan ada, mangkuk ada, gelas ada. Tapi saya pergi akhir tu, gelas ada 1, pinggan ada 1, dulang ada 1, TV semua, barang-barang kemas semua hantar balik kampung. Tinggal semua dunia, bagi semua ke orang. Jangan itu je, pinggan 1, gelas 1, dulang 1, kuali 1, periuk 1, serba 1 saja. Yang lain semua hantar. Semua ni dunia. Tak boleh hidup dalam dunia, nanti kita masuk neraka. Tidak tahu orang buang dunia apa masuk neraka. Jadi situ ada sikit khilaf kita. Jahil masa budak-budak ni tengok. Tanya, "Kak, apa tak ada habis?" "Dunia, dek." Jawab kakak saya. Dunia. TV tak ada, emas tak ada, habis leceh. Semua tak ada. Makan 1 je. Rasulullah ada 1 je pinggang. 1 je cawan. Betul? Kau tengok kitab sirah memang Nabi 1 je. Cawan Nabi dibuat daripada kayu, keliling tu daripada besi. Kemudian Nabi akan minum dalam tu. Susu pun dalam gelas yang sama, air suam gelas yang sama, semua gelas yang sama Nabi. 1 je. Kita kat umum macam-macam gelas ada. Gelas air panas lain, gelas air sejuk lain, gelas air suam lain. Kalau salah guna, kena jerkah ke bini tau. Gelas air panas tu pecah. Kita kena marah ke bini. Padahal gelas tu kita beli Langkawi, bukan dia yang beli. Dia yang minta, kita yang bayar. Tapi kita kena marah. Pelik. Bini kita tu dah kelasir. Bukan bini aku tau. Bini aku tak pernah marah. Aku pula marah. Sebab kita ada gelas air panas, gelas sejuk. Saya pun ambil pendekatan beli Melatan ni panas sejuk, suam ke apa benda boleh pakai. Betul? Kalau yang nipis tu kan, yang ada body sikit, panggil apa tu? Goblok. Goblok. Geting tiang macam lidi juga. Itu untuk air sejuk. Bila-bila tu lelaki bubuh air panas, mula bini khil ni. Dapur tu tengok orang kepuk ada tetamu. Bubuh air panas tu, dia takut krek pecah. Aduh, tak reti betul lah. Susah nikah orang kampung ni. Kata bini dia orang Kuala Lumpur, dia orang kampung. Dari mulut bini dia kita nampak tu. Susahlah kahwin orang kampung. Tak reti tak. Mau kita macam-macam je ni. Jadi dia buang semua, buang hantar balik kampung. Semua bagi korang. Sebab dia kata dunia itu akan merosakkan hidup dia. Memang Nabi sebut dunia jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia itu ialah bangkai, pencari bangkai ialah anjing. Hadis boleh hafal hadis tu? Siapa boleh hafal hadis tu? Ada 4 patah je. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Boleh? Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia bangkai, pencari bangkai adalah anjing. Maksudnya kalau kita ambil dunia itu sebagai tempat pencarian utama kita, maka kita tak lari daripada anjing. Tak kira lah mu orang lebay ke, mu tu alim ke, mu tu apa ke, tapi kalau mencari dunia semata-mata, kamu lupa akhirat, maka kamu anjing. Kamu jual agama kamu kerana mengikut kehendak pemerintah, maka anjing kamu. Itu umpama yang diberikan oleh Nabi SAW. Apa maksudnya? Maksudnya dunia itu yang menjadi bangkai apabila dunia itu menyesatkan kita daripada ingat Allah. Kita cari makan, kita keluar cari rezeki pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Tapi waktu yang sama kita tinggalkan Allah. Kita tak tutup aurat, kita tak sembahyang. Kita sepanjang kita buat
dunia tadi. Kita pergi mesyuarat tinggal sembahyang, mesyuarat untuk membangunkan negara, untuk ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Tapi waktu yang sama kamu berada dalam dewan negara, kau dewan rakyat, kamu tak solat, maka kamu adalah pencinta kepada dunia. Dunia itu bangkai. Ini yang dikatakan bangkai. Tak kira siapa. Dan siapakah pencari bangkai? Pencari bangkai itu ialah anjing. Anjing yang suka bangkai. Tak ada manusia yang suka bangkai. Itu ibarat Nabi, bukan kita. Nabi kata, maka dunia tu carilah, sebab kita hidup atas dunia, boleh cari. Sehingga Nabi SAW menyebut, kalaulah dunia itu sedang digulung untuk berlaku dengan kiamat, dan di tangan kamu itu ada biji benih, tanamlah sebelum kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita hidup atas dunia kena berusaha sampai ke akhir hayat. Bukan kita nak jadi rahib pegang tasbih doa dalam surah Allah 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 Allah, rezeki orang main campak, tak. Kena cari al-kasbul halal. Usaha yang halal itu perbuatan nabi-nabi, kerja sendiri. Nabi-nabi bela haiwan, bela unta, bela kambing, bela keldai, bercucuk tanam dan sebagainya. Ada yang tukang besi, semuanya kerja. Dia bukan rahib saja tapi bekerja. Maksud dunia jifah ini, apabila dunia itu kita ambil diutamakan melebihi daripada akhirat. Sembahyang sering kita tinggalkan, walaupun kita tahu sembahyang itu sebagai tiang agama. Siapa yang sembahyang tiba-tiba tak sembahyang kerana dunia, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'u wa yamnuna ila akhir ayat. Maknanya neraka wail, kecelakaan lah. Kalau tidak neraka wail pun kecelakaan lah. Allah sumpah, celakalah kamu yang sembahyang, tetapi dalam sembahyang itu an salatin sahun, kamu lupa. Ada ulama kata kerana kamu tak khusyuk, tapi yang muktabarnya ataupun yang masyhurnya adalah kerana kamu tinggalkan sembahyang. Kamu orang yang sembahyang, tapi kamu tinggal sembahyang. Kerana apa? Kerana kamu ada dalam bilik mesyuarat, kamu sedang dalam permainan, kamu sedang dalam perjalanan dan sebagainya, kamu tak sembahyang. Kamu lalai ketika itu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mati sebelum kamu sempat taubat dan qada, maka celakalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim beri nafkah kepada yang di bawahnya. Makruh menyedekahkan apa yang masih diperlukan. Kita perlu tapi kita sedekah ke orang. Sebab apa? Sebab dia akan mewarisi tidak ikhlas. Kita rasa kita makan durian ke makan apa, sedap lagi ni. Kita kata bagi kita bagi, tak apalah bagi. Tapi hati kita rasa macam nak lagi. Contohnya gitu. Maka ketika itu makruh untuk sedekah masih diperlukan. Kita benda tu perlukan, tapi kita sedekah juga. Sebab mungkin kita malu, segan kat kawan kita. Kita nak bagi basikal ke apa benda, ni anak aku nak lagi ni dalam hati kita. Tapi memang kata, basikal kamu tu bagi sedekah ya lah mak. Allah simpan buat apa? Yang anak aku ada lagi tu hak tadika tu. Lah beli lain lah kau. Kita pun bagi. Cara keterpaksaan kita bagi. Maka ketika itu kita tidak ikhlas. Sebab itu makruh ketika itu kita beri sedekah, sehingga dia pula terpaksa minta kepada orang lain. Lepas tu bila dah anak nak buat basikal, terpaksa minta dengan orang lain sebab dia tak cukup duit untuk beli baru dan sebagainya. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diambil daripada kelebihan harta setelah keperluan mencukupi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diambil dari kelebihan harta setelah keperluan mencukupi. Dah cukup dah, kita sedekah. Bukan kaya dah, kita cukup dah. Kira-kira dah cukup. Ada lebihan bagi. Sebab kalau kita bagi terlebih dahulu sebelum keperluan, kita akan meminta. Mula tak ada rumah kita tapi kita bagi ke orang, kita ada duit banyak tu je. Gitu. Memelihara diri daripada meminta dan merasa cukup dengan pemberian Allah dapat membuahkan rezeki yang baik dan jalan menuju kemuliaan. Jaga diri kita daripada meminta-minta dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Sikit pun cukup, banyak pun cukup. Kena minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika. Waqfini mana mencukupi.
Mana kayakanlah aku, Allahumma aghnini bihalalika an haramika, kayakanlah aku dengan yang halal daripada rezeki engkau ya Allah, bukan daripada yang haram. Wakfini, dan cukupkanlah aku. Sekarang ni bila kita minta kekayaan Allah bagi, tetapi tidak rasa kecukupan, bila tak rasa cukup, itu yang jahat tu. Dengan duit yang dia ada, dia boleh beli pula orang lain pula. Dia boleh beri rasuah lagi untuk dapatkan projek baru, untuk dapatkan lebih banyak. Sebab apa? Sebab dia tak rasa cukup dengan satu projek yang dia dapat. Bila dia ada modal, lalu dia rasuah pegawai-pegawai kerajaan tertentu untuk mendapatkan tender dan sebagainya. Sepatutnya saya yang dapat tender, tiba-tiba orang lain yang dapat tender, kerana saya tak bagi rasuah. Tetapi si B dia pun hollow kepada seseorang dalam jabatan, maka orang itu dapat kontrak, saya tak dapat. Dia telah membunuh rezeki banyak orang. Sebab saya dah ada perancangan. Saya ada isteri, saya nak bagi kat isteri saya nak bagi kat anak saya yang sedang nak masuk universiti. Saya ada pekerja 20 orang, saya akan bagi rezeki itu kepada pekerja saya. Tiba-tiba projek yang sepatutnya saya dapat, tiba-tiba di-reviewkan, bagi orang lain pula dapat. Maka ia telah menarik rezeki saya daripada banyak orang. Alah, itu takdir Allah, Ustaz. Terima je lah. Kita terima. Tetapi hakikatnya kamu menggunakan kuasa duit untuk membeli seseorang. Sebab itu Nabi kata ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah, dua-dua dihumban dalam neraka. Kalau tidak ada pemberi, tidak adalah penerima. Kalau tidak ada penerima, tidak adalah pemberi. Dia nak beri, cepat-cepat aku nak bagi rasuah, siapa nak? Tak ada seorang pun nak terima, maka tak jadi rasuah. Kalau tak ada pemberi, kalau tak ada penerima, sama juga. Bagi tak ada penerima. Penerima minta, bagilah rasuah ni, projek ada ni. Pemberi kata, tak ada, aku tak nak bagi rasuah. Nak bagi secara betul. Tak jadi juga. Sebab tu dua-dua sumbat dalam neraka. Pemberi sama, penerima sama. Tak kira lah siapa besar ke kecil ke pangkat kedudukan, terserah lah. Itu segi wang ringgit. Ada lagi rasuah lain lagi, penyelewengan kuasa yang dia ada. Dia akan bagi kepada sanak saudaranya yang dekat, walaupun sanak saudaranya tak cukup syarat-syarat tender berkenaan. Dia buat silap mata, dapat menggunakan salah guna kuasa, dua-dua juga dalam neraka, kerana dia mengkhianati orang lain, menganiaya kepada orang lain. Ingat baik-baik. Kita tak perasan. Sebab apa? Sebab kita tak rasa cukup. Minta dengan Allah, cukupkanlah ya Allah. Allah bagi kita. Saya mula-mula kerja dulu tahun 96 saya balik, saya kerja. Gaji saya 1290. Gaji basic 1290. Gaji 1165 ialah bagi orang yang ijazah tak ada honors. Bagi yang ada honors, ada kepujian, dia dapat satu increment, kenaikan. Jadi saya dapat 1290. Kawan saya balik sama tarikh yang sama kerja 1165. Saya ingat lagi. Beza dia satu kenaikan. Lepas tu naik, setahun naik gaji lagi. Cukup, alhamdulillah. Lepas tu kahwin, gaji naik sikit. Kahwin ada tanggungan, alhamdulillah cukup, sama je. Lepas tu duduk setahun, ada anak, naik gaji pula RM65. Cukup juga. Rasa cukup, Allah bagi banyak cukup, bagi banyak ni cukup, bagi banyak ni cukup. Tak pernah nak rasa tak cukup. Bila kita rasa tak cukup, yang tu lah, mula nak garu lah. Mak rasa tak cukup, tak cukup gaji ni 3,000 ni, tak cukup 5,000, tak cukup 6,000. Bila tak rasa cukup, maka kita akan raba kat luar. Halal ke haram tak kira, raba ambil masuk. Sebab tak rasa cukup. Mintalah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, cukupkanlah yang kau berikan kepada aku. Kaya tapi cukup, banyak duit tapi cukup, sedikit pun cukup, banyak pun cukup. Berapa ramai yang ada juta-juta, duk beli orang bawah tu, orang juta lah yang kaya-kaya. Ada berjuta-juta duit dia, tapi tak cukup. Garu sana, garu sini, ngap sana, ngap sini. Tipu sana, tipu sini. Sebab apa? Sebab tak rasa cukup. Walahal kalau kira harta yang dia ada 7 keturunan dengan anak 7 bini 2, tak habis. 7 keturunan tak akan habis. Tapi apa lagi dia nak? Jet peribadi dah ada dah. Apa lagi nak?
Makanan yang bisa-bisa dah tak boleh makan. Air sejuk dengan sekuk mayat yang boleh makan pun. Tapi kaih juga sampai tak sembahyang, tinggal sembahyang kerana duk kaih harta. Hai, saya pelik. Sebab apa? Sebab kita pun tengok, dia tak rasa cukup. Hati ni dalaman kita ni, nafsu kita tak pernah cukup. Bagilah banyak mana pun dia tak akan cukup. Sebab kita tak pernah minta dengan Allah supaya cukup. Mintalah dengan Allah Ta'ala kecukupan. Bila kita minta cukup dengan Allah Ta'ala, sedikit pun dia akan cukup, banyak pun cukup. Maka kita tak akan khianat pada harta orang lain. Kita tidak akan menipu. Sebab dah cukup lah Allah bagi aku, alhamdulillah. Gaji aku 3-4 ribu, anak aku tak sakit, boleh belajar elok, isteri aku elok je, akhlak mulia dan sebagainya. Maka cukup lah. Apa lagi hak kita nak? Orang boleh makan udang, kita boleh makan udang. Mungkin dia udang besar, kita udang kecil. Udang juga. Dia boleh makan lembu, kita boleh makan anak lembu. Dia boleh makan kambing, kita boleh makan perasa kambing. Kadang-kadang kita boleh makan kambing, dia tak boleh makan kambing, darah tinggi. Kita boleh makan musangking, dia tak boleh makan, dia dah kecil manis. Tapi daripada tu cari lagi. Oh, tipu sana tipu sini, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab tak rasa cukup. Mintalah dengan Allah Ta'ala supaya kita rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang menjaga kehormatan dirinya iffah, maka Allah akan menjaganya. Orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia akan mulia. Sebab tu Nabi dan keturunan dia ialah orang yang tak boleh terima sedekah. Tak terima sedekah. Sebab sedekah ni akan minta. Hadiah boleh. Sebab tu kalau kita dah ada duit yang mencukupi, gaji yang mencukupi, kata ambillah sedekah. Kata minta maaf bah, saya tak terima sedekah. Hadiah boleh. Sebab sedekah ni bagi orang lain yang lebih layak. Asnah yang 8 tu tak bagi sedekah yang layak terima zakat. Kita ni tak layak. Oleh kerana kita tak layak, maka kita terima hadiah je lah. Hadiah ni kadang-kadang besar daripada sedekah. Sedekah RM10, hadiah 100. Baik hadiah, tak? Sebab kita tak layak. Tak layak untuk sedekah. Hadis yang ke-12. Isyak dah? Baik. Cantik. Hadiyatan minna wasilah. Sadaqatan wa hadiyatan. Sedekah dan juga hadiah. Fatihah. Baik. Bagi orang yang beramal saleh yang baik. Macam wasiat lah, macam wasiat Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Dia wasiatkan anak dia tak payah nak buat tahlil lah untuk dia pada hari kematian dia. Kita tengok dia tu layak tak dia terima sedekah ataupun terima hadiah dari segi amalan, bukan harta, segi amal. Saya kata dia tak layak terima sedekah sebab amal dia banyak, dia kaya dengan amalan dia. Maka kalau kita tengok ada mereka yang telah kaya dengan amalan, maka kita bagi hadiah Fatihah kepada dia. Kita kata mak ayah kita kaya ke tak kaya dari segi amalan dia masa dia hidup dulu. Kita pagi-pagi kita pun nak baca Fatihah, sedekah dan juga hadiah. Maka kita oleh kerana kita was-was sama ada ayah kita amal baik banyak ke ataupun tidak, kita kata zihi hadiyatan wa sadaqatan. Dua-dua kita bubuh. Hadiah dan juga sedekah daripadaku anakmu. Gitu. Tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, para wali, para anbiya yang kita tahu kehebatan dia, pasti hebatnya, maka kita sebut hadiah. Sebab ia adalah kaya dengan amalan. Kalau orang-orang biasa tu kita sedekah pun tak apa, sebab dia memang sangat-sangat memerlukan sama ada Fatihah, sama ada ayat Quran dan sebagainya. Bagi orang yang kata tak sampai sedekah Fatihah ayat Quran kepada si pulan-pimpulan, itu lantak pi kat dia. Dia kata tak sampai, lantak pi kat dia. Tak usah duk ambil kisah dengan hak dia. Kita baca, kita hadiah. Sampai ke tak sampai bukan urusan kita. Itu Allah punya kuasa. Tapi sampai. Saya yakin ahli sunnah wal jamaah dia akan sampai kepada si mati. Bukti Nabi suruh lalu ke kubur, Nabi suruh beri salam. Beri salam. Sebab dia dengar orang yang beri salam. Kalau salam pun yang tidak ayat Quran pun dia dengar dan dia boleh jawab, cuma kita yang tak dengar jawab. Kalau dengar
dia jawab, tak lalu dah kita kat kubur tu. Assalamualaikum ya ahlul diyar minal muslimin. Waalaikumsalam. Ustaz ni pada sekali tu satu kubur tu ada 1000 orang. Dia pakat jawab belaka. Batas halkung tak ada dah, bocor dah, hancur. Suara dia macam mana suara dia? Yang tu garau, yang tu macam tu, yang tu lari sekali tu je lalu. Sebab tu tak bunyi. Dia jawab tapi tak berbunyi pada pendengaran kita. Sebab apa? Sebab kalau dengar habis. Tak ada suruh azan. Mana? Hello, mari. Hello. Azan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ini ada dua saja. Dalam hadis yang lain ada lagi beberapa disebut oleh Nabi. Jalan yang baik. Tadi afdalul mukmin ditanya, Nabi kata ahsanuhum khuluqa. Dan yang ini pula anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khair. Ini ada seorang pemuda bertanya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyul islamu khair? Manakah Islam yang paling baik? Yang paling baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qala tud'imut ta'am. Yang paling baik ialah orang yang suka beri orang makan. Bukan siapa kenyang, beri makan. Kalau bulan puasa, Nabi suruh yang lain pula. Sebab apa? Sebab Nabi ni Allah bagi kasyaf. Allah bagi kasyaf. Allah tengok, Allah bagi kepada Nabi kasyaf. Nabi tengok orang tu, Nabi akan sembuh. Bila datang seorang pemuda tanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal, apakah amal yang paling baik aku nak buat? Nabi tengok, Nabi kata taqra'ul Quran, membalik baca Quran baik bagi kamu. Ini pula tengok tu ta'imut ta'am, bagi makan ke orang. Yang ni pula Nabi tengok jihad fi sabilillah. Tak sama di antara satu orang dengan seorang yang lain. Sebab Allah bagi Nabi kasyah, Nabi nampak. Sebab yang datang tu tanya macam-macam orang. Jadi kalaulah orang itu yang boleh pergi berperang, Nabi suruh baca Quran, lemah jadi. Tapi kalau yang Nabi hijab terbuka, orang ni kalau pergi perang dia lemah sebab dia tua. Maka Nabi pergi baca Quran. Itu amal afdal untuk kamu. Kalau pergi perang, tak ada perangnya, tiup kau orang rebah dah. Sebab itu rambut kita orang lelaki dibolehkan, diharuskan untuk dihitamkan ketika operasi peperangan sahaja. Dalam keadaan biasa tak dibenarkan kerana dia mengubah kejadian. Para sahabat yang masuk Islam ni ramainya di kalangan orang tua-tua, 50 umur pencen baru masuk Islam, baru masuk Islam. Jadi bila pergi perang, orang ni yang pergi perang. Sayyidina Ali ada kalangan orang muda belasan tahun. Yang lain banyakkan tua lah, banyakkan tua-tua. Lepas tu barulah anak-anak mereka zaman awal Islam. Jadi bila nak perang, macam mana? Maka diilhamkan oleh Allah kepada Nabi untuk dihitamkan akan rambut-rambut orang Islam. Dihitam. Bila tengok hitam, jadi orang-orang Quraisy ni tengok, ish, jangan main, gigi muda lawan kita ni. Tak boleh. Surrender, patah balik, tak ada perang. Tapi kalau tengok rambut dah ubat, gigi pun tak ada, jalan bulak bokok, tengok, sedap ni ayam kita ni, kita jentik telinga mampus lah ni kata ni. Tu helah peperangan sahaja. Kita nak dye hitam untuk apa? Helah nak pergi jumpa janda, nak suruh kata muda, tak payah. Kalau rambut putih, perut bucik pun duit banyak, orang no. Ini rambut hitam, perut tak ada apa-apa, kemah je, duit tak ada, pergi perempuan yang bayar makan, tak payah. Mi goreng pun girlfriend yang bayar, tak lama. Ini duit banyak je, ada duit selesai. Jadi tak payah nak ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, suami saya tak sukalah rambut saya ubat, dia suruh saya hitamkan. Sebab kalau putih tu jatuh macam nenek, tak selera dia nak tidur dengan saya. Adakah boleh saya menghitamkan rambut saya? Ada soalan dia. Dia gini, di antara arahan Allah dengan arahan manusia, nak pakai arahan siapa? Itu dia. Nak pakai arahan siapa? Arahan Allah ke arahan manusia? Arahan Allah, maka tak boleh. Biar dia tengok macam nenek.
Kejut tiap-tiap kali sedar pukul 2 pagi tengok sebelah kejut rambut putih merebang kan. Buatlah buah inai lah warna merah lagi comel. Yang warna lain boleh buat, warna hitam tak boleh. Warna hitam tak boleh, warna merah boleh, kelabu boleh buat tapi kalau serupa dengan orang kafir haram pula. Jadi ala kulli hal inailah al-hanna hitam kalah tak apa. Boleh kuning kan dengan warna hina hitam tak boleh. Jadi Nabi tengok orang ni, Nabi kata macam ni, Nabi tengok orang ni, Nabi sebut macam ni sebab Allah buka hijab dia nampak. Sebab dia tahu dah kalau bagi orang ni, dia tanya ni bagi perang, dia tak boleh bagi perang, dia tak mampu. Orang ni pula jihad, orang ni bagi makan, orang ni kata ifsis salam, mungkin beri salam kat orangnya. Itulah amal kerja baik tu. Kerja malah, apa malah. Nabi bagi ikut apa yang naluri dia. Pergi beri salam. Dia pergi pasar Madinah, dia akan bagi salam kepada orang. Assalamualaikum ji. Assalamualaikum boh. Assalamualaikum. Sampai bagi salam, orang bagi buah kurma lah, boleh balik. Kerja malah. Kerja malah beri salam kat orang, tak apa dah lah, boleh tu. Boleh beri makan ke bini dah, boleh kurma 2-3 biji. Kurma arak ni ada besar meja ni kot. Belah 3. Besar lah kurma ni. Kita tengok bukan ajwa tak besar mana. Yang gemuk ada besar lengan. Besar ni, biji tak ada. Tu majdu benda tu. Besar. Itu zaman kita sekarang. Zaman Rasulullah SAW 1400 tahun dulu mungkin lagi besar. Lepas tu dia makan sebiji, bagi 3, bagi 7 dan sebagainya. Sebab besar. Besar padan dengan body besar. Kau nak kira, nak ceritanya makan tu sikit saja. Dalam hadis ni, yang paling baik bagi kamu ialah tut'imut ta'am, beri makan ke orang. Beri makan sekadar yang kita mampu. Wa taqra'us salam, dan yang kedua ialah memberi salam kepada man arafta, orang yang mu kenal ataupun malan ta'rif, pada orang yang mu tak kenal. Jumpa, tengok dia confirm Islam, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Settle. Kau nak salam, salam lah. Tak nak salam tak apalah. Kalau kita satu jabatan, satu bangunan, mungkin kita akan salam. Musim tidak Covid, musim Covid ni main pegang buah dada lah belakang ya. Ramah sikit-sikit. Ramah buah dada sendiri. Maknanya terima kasih, hormat, okey lah. Dah tak boleh ya. Kan kita buat pergi salam kan, dia orang kata kita yang betulnya lepas tu pusing mulut kita. Bosta dah, takut lagi. Aku tak faham tu. Bosta dah tu, buah penggalak dah. Habis orang tak apa galak, buah perangsang pula. Yang keempat ni perangsang. Siapa tak ambil perangsang rugi. Merangsang yang ni, yang keempat. Masuk yang kelima baru berani. Yang kelima tu berani, baru bagi tahu bini. Allah habis selepas masuk yang kelima dos ni. Jadi kalau nak nikah, nak bini rasa. Bini peng kenapa? Awak tak apa kau nak bini. Macam mana agak? Rasa tak ada. Klinik tu berderet. Beratus sekarang ni mengelak tak nak pergi booster. Sebab orang kata orang pening, lawyer, tak ada galak apa pun. Mari hak yang keempat ni perangsang. Kena je merangsang kita. Nak berebut lagi. Hak yang kelima tu lagi bagus. Itu pemberani dia panggil. Berani cakap kat bini. Bini kata aku pun berani juga. Baru tahu. Jadi dah kena booster, dah kena 4 ke 5, takut apa lagi ya. Dah immune sama-sama bagus lah, tak ada masalah lah. Lama sangat dah tinggal sunnah Nabi ni. Sial kita. 4 tahun, 3 tahun dah tinggal sunnah. Sembahyang jauh, tutup mulut. Tutup mulut tu bukan sunnah Nabi tu. Bukan duduk jauh saja bukan sunnah Nabi, tutup mulut pun bukan sunnah Nabi. Hukum dia makruh. Nabi larang tu. Nabi larang tapi ulama kata makruh lah. Larang tu tidak larang tahrim, tidak haram. Tapi hadis tu kata naha ni larangan. An-nahyu lit-tahrim. Naha larang ni untuk menunjukkan haram. Tapi ulama ambil ringan sikit, dia kata larang di sini tidak haram. Macam kita larang anak kita pergi main bola. Abang yang main bola tu dah nak maghrib. Haram ke? Tak kan? Tak haram, tapi tidak digalakkan kat maghrib ni. Ya haramnya pergi main bola tak semayang. Tu haram ah. Ini semayang dah lepas mayasa pukul 6.30 nak pergi main bola. Ketemu jangan pergi, kita larang. Jangan pergi, itu larang. Tapi ketika itu tidak menjadi haram, makruh, tidak disukai. Maka diambil oleh ulama, nahan Nabi melarang an yughtiya rajul
seorang lelaki menutup mulutnya inda solah, ketika sembahyang Nabi larang, maka itu makruh menutup mulut ketika sembahyang. Makruh kan? Itu hadis dia. Tapi oleh kerana SOP itu lebih besar, kita kena ikut SOP. Lebih besar apa? Untuk menjaga penularan daripada wabak merebak. Kalau merebak menyebabkan kematian yang ramai, tiada adalah pendukung penganut Islam, tak ada sebab mati ramai. Oleh kerana itu kita dahulukan yang ini, dahulukan SOP. Tapi jangan lama sangatlah, dah cucuk dah apa semua, mintalah yang berwajib daripada JAKIM ke Jawi ke, bawa lah ke atas Menteri Agama dan sebagainya, bawa ke atas untuk dibincangkan supaya kita dapat bersama semula ikut sunnah Nabi SAW. Dan kalau boleh kita mati dalam kita sedang melaksanakan sunnah, sian kita dah pahala tak banyak dah ibadat kita, malah tiba-tiba duduk dalam keadaan makruh, jarak makruh, tutup mulut pun makruh, sian kat kita. Nak salam pun makruh, kita tinggal salam. Nabi salam gugurkan dosa. Antara jari-jari bila bersalamnya seorang Muslim itu gugurlah dosa daripada celah-celah jari masing-masing. Tapi kita tak nak salam nak macam mana? Kita pun terpaksa ikut. Cumanya dah waxing dah 2 dos, masuk booster dah masuk 4 dah, tak ada ke jalan-jalan keluar untuk kita melaksanakan sunnah semula. Itu je. Cari jalan. Mungkin dah buat tapi mungkin tidak ada desakan dan sebagainya. Kena buat dia benda ni, kena bersungguh-sungguh. Kalau buat sekali tak ada, kena buat banyak kali, setiap kali. Sana buat negeri, sana buat negara, sana buat negeri, sini buat, sama-sama pakat buat semua sekali, seluruh dunia buat, maka tak lama lah dalam keadaan kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Jadi beri salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kamu tak kenal. Kita tak terbiasa sebenarnya amalan ni. Orang Arab dah biasa dah, orang Arab, sehingga kita kata Arab ni kenal mana kita lagi-lagi hak jual di pasar Madinah ataupun pasar Mekah. Assalamualaikum ji, apa khabar? Malaysia bagus, Najib bagus, Anwar bagus, Mahathir bagus, semua bagus juga. Ni Aziz lagi bagus. Dia boleh kecek Melayu, Kelantan lagi. Tapi dia akan bagi salam. Kita kejut, "Oi, Arab ni kenal mana bagi salam?" Memang dia tak kira siapa, dia akan bagi salam. Itu style punya Arab. Kita payah. Amalan tu kita jangan jadikan sebagai amalan kita. Kita orang kenal pun kadang-kadang, "Oh bro, beres?" "Oh bro, beres?" Salam pun tidak. Mana orang yang tak bagi salam tu, orang tak nak doa kat kita dengan kebaikan. "Assalamualaikum bro." Baru bro. Nak bro ke beruk bagi kat mula tu. Tapi salam dulu. Assalamualaikum. Jadikan dia sebagai rutin. Nak ikut sunnah Nabi. Jangan kata adat nak ikut sunnah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Habis. Jalan. Jumpa pula lagi. Assalamualaikum. Nak sambung panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum. Pun ikut mu tapi memadai dengan Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Dia tak jawab dia punya pasal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal kau tak kenal? Sebab saya pun cuba juga orang tak kenal ni, tapi kita bagi dia buat endah tu endah. Dia terkejut orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Assalamualaikum. Terpingung-pingung dia sebab terkejut orang tak pernah bagi salam. Sebab kita tak kenal dia, dia pun tak kenal. Sebab kita singgah mana-mana kan, singgah nak beli barang dan sebagainya, mulakan tengok nak beli buah pun, Assalamualaikum kak, macam mana ni, laris kau, minta di sekilo. Dengan cara tu kadang-kadang kita mulakan perbualan, kita tengok dah dia tu, Assalamualaikum kak, jual ke? Kita tengok dah dia berniaga, tapi kita dah je berjual ke? Kita tengok orang dia apa, letak kain di ampayan, jemur kain di ampayan. "Hey bang, jemur kain ke?" "Tak masak." Kita dah tahu perbuatan dia, tapi itulah kaedah untuk kita masuknya dia. Kita tahu dah untuk reconfirm. Assalamualaikum bang, Assalamualaikum kak. Jadi dengan itu kita pun lama-lama kita ke kedai, kita pun kenal ramah. Akhir sekali kita pun berusuk-usuk, tengok-tengok dari kampung yang sama, rupanya mak dia dengan mak kita sepupu. Kita 2 pupu. Ataupun lain-lain ketika kita pun jumpa, bukan pernah jumpa. Ni kebetulan ni durian Musakin ni, alah ada belen 2 biji, ambil lah. Sebab angkara daripada kita bagi salam dan
kita bercakap-cakap mesra. Itu je nak jadi rezeki ni. Tapi oleh kerana kita salam pun tidak, apa pun tidak, orang kata sombong, salam pun tidak. Buah yang ada tu dia sanggup bagi kau orang, atau sanggup buang daripada dekat kita, sebab kita nampak kesombongan. Jadi kita dengan beri salam menyebabkan kita akan jadi murah rezeki, akan dapat kawan dan sebagainya. Jadi dua jalan ini ialah jalan kebaikan yang disebut oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Kita berhenti hadis ke-12. Kita akan sambung nanti hadis yang ke-13, berdamai dan menghubungkan silaturrahim. Berdamai dan menghubungkan silaturrahim, kerana orang yang memutuskan silaturrahim tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak masuk syurga? Al-qati' la yadkhuluna al-jannah, ataupun la yadkhuluna al-jannah qati'un, tidak akan masuk syurga mereka yang memutuskan silaturahim. Kenapa tak boleh masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim? InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Sebab apa tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim? Padahal hanya putus silaturahim je, tapi tak boleh masuk syurga. Mungkin ada sebab lain yang menyebabkan Allah haramkan pemutus silaturahim itu tak boleh nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh selama-lamanya kah ataupun sementara. Mungkin ada suatu keadaan menyebabkan dia boleh masuk syurga balik. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan kongsikan nanti pada bulan depan. Bulan ini dah habis dah. Bulan depan insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan istiqamah berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta